Admit all ya. Bismillah. You buat okey. Dah masuk. I tengok Facebook. Okey dah Ustaz. Kita akan mute semua. Kecuali I tengok Facebook jap, mana dah ada live belum? Dah ada. Tak nampak ah. Dah. Okey. Betul. Alhamdulillah. Okey. Tak raja jap. Okey, boleh mula Ustaz apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kita boleh dah, since kita dah ramai orang, so Ustaz boleh mulakan? Boleh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, pertamanya ribuan kesyukuran kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, ya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, seperti mana yang telah kita rancangkan, ya, pada hari ini Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita, keberadaan kita di kursus ini, ya, pengajian ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis ilmu ini, Allah memberi kita kesihatan, memberi kita perlindungan, memberi kita istiqamah, khususnya, ya, dalam mendalami, ya, ilmu bacaan Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah, ya, kita doa juga kepada Allah SWT, mudah-mudahan dengan apa yang kita belajar ini, ya, dapat dimanfaatkan dan disebarluaskan, khususnya keluarga kita dan masyarakat sekeliling kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, terima kasih, ya, kepada Arhash Qiraat Center yang bertungkus lumus, ya, menjayakan program ini, ya, bersama tim pasukannya, ya, yang hebat-hebat, ya, menguruskan, ya, untuk sama-sama, ya, melancarkan perjalanan program kita, ya, bagi khusus kali pertama ni, ya. Jadi saya difahamkan semalam, ya, telah berlangsung satu kursus, ya, bersama dengan sahabat saya Ustaz Azizi, ya, membicarakan tentang konsep berwudu yang sempurna dan pengenalan asas, ya, bacaan secara tartil, ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih yang hadir semalam, ya, di bawah anjuran Arhash Qiraat Center, dan pada hari ini bersama
dengan RH Qiraat Center lagi. Kita akan sama-sama berkongsi ilmu ya, refreshment, ulang kaji balik. Ya, sebab ilmu ni kena selalu diulang kaji. Ya, kalau tak ulang kaji dia akan lupa. Jadi sedikit ya pengenalan awal ya. Mungkin sebahagian besar dah biasa dengan saya ya, program-program daurah dengan saya. Tapi mungkin ada yang masih belum kenal lagi. Saya Muhammad Nazri bin Shahrum, berasal dari Pasir Panjang, Sekincan, Selangor dan sekarang menetap di Sungai Besar. Ya. Dan alhamdulillah sudah berkenalan dengan RH Center ni ya sebelum ditubuhkan RH Qiraat Center lagi ya, iaitu di bawah pengurusan ya Datin Raja Analiza ya, sudah 3-4 tahun lah. Cuma alhamdulillah bila ada RH Qiraat Center ni nampak lebih program tu lebih berfokus dan apa yang saya faham ya, RH Qiraat Center ini menawarkan pembelajaran qiraat 10 ya, secara talaki dan musyafahah. Itu juga ya pembelajaran matan, tajwid dan hadis ya secara bersanad ya. Jadi kepada para peserta yang baru hadir ya, yang berminat ya untuk terus ya mendalami ilmu bacaan Quran, kerana RH Qiraat Center ni menyediakan guru-guru pakar ya, guru-guru pakar yang akan membimbing ya tuan-tuan dan puan-puan semua, khususnya ya dalam ilmu pembelajaran Al-Quran secara bertajwid dan menepati qiraat. Ya, dan qiraat disediakan iaitu 10 qiraat lah ya yang mutawatirah. Dan begitu juga ya tentang hadis ya, yang berminat 40 ya, hadis secara bersanad juga dianjurkan. Jadi ambillah peluang ini ya, ambillah yang telah ditawarkan ini, sebab guru-gurunya adalah bukan guru-guru yang biasa, tapi guru-guru yang betul-betul alim dalam bidang ilmu yang mereka ajar ni, insya-Allah. Jadi alhamdulillah ya, mungkin selepas pada ini kita boleh berkenalan lagi secara langsung, dan insya-Allah ini bukan Suara Ustaz, Ustaz termute. Suara Ustaz. Ya betul, tak ada suara. I pun dah terkejut. Tekan mikrofon tu Ustaz. Kat tepi tu, mikrofon merah. Okey. okey. Jadi insya-Allah pada pagi ini akan bersama dengan saya, kita akan membicarakan bersama tentang waqaf dan ibtida. Ya. Waqaf dan ibtida ni satu ilmu yang besar. Satu ilmu yang besar yang kebanyakan ya daripada pembaca-pembaca Al-Quran ini ya kurang ya untuk memberi tumpuan dalam bab ni. Ya, sebab dalam ilmu tajwid ya tuan-tuan dan puan semua, dia ada dua tajuk besar. Dua perbicaraan yang besar dalam ilmu tajwid. Ya, jadi hari ini kita khusus dalam ilmu tajwid lah. Saya tak sentuh dalam ilmu qiraat. Okey. Jadi dalam ilmu tajwid ni ada dua bidang yang paling besar, iaitu ya tajwidul huruf dan wa ma'rifatul wuquf. Ya. Jadi apa dia tajwidul huruf? Iaitu ilmu yang membicarakan tentang makhraj, sifat ya dan huruf-huruf ya, sampailah ya bicarakan tentang panjang pendek dan sebagainya. Ya, hukum hakam ilmu ya yang melibatkan huruf-huruf ya, sama ada pertemuan pertemuan yang saghir, kabir ya, dan
apa-apa saja yang melibatkan hukum-hukum tajwid itu bidang yang pertama, iaitu tajwidul huruf, yang membicarakan tentang kaedah bagaimana huruf-huruf itu hendak dibaca dan dilafazkan mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh ulama qura. Itu satu bahagian yang pertama. Jadi untuk bahagian yang kedua, jadi kesempurnaan ilmu tajwid ini kena kita kuasai dua-dua bahagian ini. Bukan sekadar kita tahu saja, oh waqaf dan ibtidak ni kita tahu saja, tak cukup. Kena tahu sungguh-sungguh, kuasai sungguh-sungguh, supaya seimbang, barulah menepati bacaan tartil. Ketika bila ditanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa itu tartil, maka beliau menyebut adalah huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Iaitulah mentajwid akan setiap huruf, huruf-huruf yang dibaca itu yang melengkapi hukum hakam, sehinggalah yang bicarakan kepada panjang pendek pada huruf-huruf tersebut. Dan wa ma'rifatul wukuf, mengenal, memahami tentang waqaf dan ibtidak. Jadi alhamdulillah, ini satu tajuk yang saya rasa sangat penting bagi kita semua, untuk bersama-sama kita refreshment balik, kita ulang kaji balik, supaya kefahaman kita dalam ilmu bacaan Quran ini menepati seperti mana Al-Quran itu diturunkan, insya-Allah. Okey, jadi waqaf ibtidak ini jadi sama-sama kita akan bincangkan, dan harap semua peserta telah bersedia kalau ada tulis nota dan sebagainya boleh ditulis, insya-Allah sebagai catatan kita, insya-Allah. Okey. Jadi kita masuk Saya cuba masuk masuk pada nota saya. Okey, jadi dalam bab bahagian yang kedua ini ada beberapa istilah lah. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui untuk sama-sama kita faham dalam pembacaan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, ilmu bahagian yang tajwidul huruf kita dah selesaikan. Kalau belum tak apa, nanti kita akan bincangkan. Tapi yang kita nak bincangkan pada hari ini ilmu bahagian yang kedua, 50% lagi daripada ilmu tajwid, ilmu tartil itu, iaitu tentang waqaf dan ibtidak. Jadi dalam istilah pembacaan Al-Quran, iaitu ada 4 ada 4 yang biasa yang kita akan gunakan dalam ilmu bacaan Quran ini, iaitu yang pertama iftitah. Iftitah ni apa dia? Adalah pembukaan dalam bacaan Al-Quran yang diawali dengan membacaan isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, dan terus membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mula buka Al-Quran, baca Al-Quran, baca maka baca ta'awuz, baca basmalah dan baca ayat ataupun surah, maka dinamakan sebagai iftitah. Bukan ibtidak, iftitah. Okey, itu istilah yang digunakan dalam pembacaan Al-Quran. Okey, kemudian yang kedua waqaf. Dalam bacaan Quran ini ada waqaf. Ada iftitah, yang kedua ada waqaf. Waqaf ini apa dia? Okey, iaitu memberhentikan bacaan atau suara kita pada akhir kalimah ataupun pada akhir suku kata dengan niat mengambil nafas, dan maksud niat untuk meneruskan bacaan berikutnya. Jadi waqaf ini bahasa mudahnya memberhentikan bacaan pada akhir kalimah. Kita berhentikan bacaan kita, suara kita, dan dengan niat kita nak
memulakan balik, ya, tetapi dengan nafas ataupun suara yang baru. Itu konsep wakaf, ya. Pengenalan tentang wakaf. Kalau iftitah tadi peringkat awal kita nak baca Quran. Wakaf ini kita nak memberhentikan bacaan Quran tetapi dengan niat nak meneruskan balik bacaan Quran. Kaedahnya bagaimana? Ya, habiskan nafas tersebut dan mulakan dengan nafas yang baru. Itu maksud wakaf. Okey? Ni kita biasalah ni, ya, dah faham semua dah insya-Allah. Okey? Jadi mana wakaf, berhentikan bacaan. Ya, bukan nak baca sadaqallahul azim. Itu lain nama dia. Tapi nak mulakan bacaan yang baru sebab nafas kita dah habis. Okey, kemudian yang ketiga ibtidak. Ibtidak ni apa dia? Iaitu memulakan bacaan kembali sesudah wakaf dari awal suku kata, ya, pada ayat berikutnya. Jadi ibtidak ni sebab itu tak boleh pisah dengan wakaf. Bila ada wakaf akan ada ibtidak. Okey? Dia tak boleh pisah. Saya nak belajar ilmu wakaf je ustaz. Ilmu ibtidak saya tak nak, ya. Tak boleh. Jadi wakaf ada perbahasannya, ibtidak ada perbahasannya. Ya, yang perlu kita faham sungguh-sungguh. Jadi bila ilmu tentang tajwid, ilmu tentang hukum hakam bacaan, ilmu tajwid kita dah kuasai dah. Tapi bila nak baca, ini yang kita nak faham. Ya, walaupun panjang pendek kita dah kuasai, makhraj huruf, sifat huruf dah kuasai, tapi kalau wakaf ni tak betul, ibtidak ni tak betul, masih lagi tidak menepati bacaan yang disebut sebagai tartil. Itu kesan dia besar. Ya, kesan dia besar. Jadi wakaf dan ibtidak ni kena kita faham sungguh-sungguh. Jadi ibtidak apa dia? Iaitu selepas kita wakaf, kita dah berhentikan bacaan, ya, suara kita, dan kita ambil nafas baru, kita memulakan bacaan tersebut. Jadi itu dinamakan ibtidak. Memulakan bacaan selepas wakaf dinamakan ibtidak. Jadi okey, baik, kita terus kepada yang keempat, iaitu qata'. Qata'. Qata' ini, ya, lawan bagi iftitah tadilah. Dia kalau pembuka, qata' ni sebagai pemutus. Ya, tak nak baca Quran lagi dah. Ya. Okey, qata' adalah, ya, mengakhirikan bacaan Al-Quran dengan memotong bacaan sama sekali, dan apabila hendak membuka bacaan kembali sesudah melakukan qata', maka disunnahkan membaca isti'azah lagi. Jadi qata' ni mudah kita nak faham, iaitu kita nak memutuskan bacaan. Ya, kita tak nak baca lagi dah, dan kita tutup biasa dengan apa? Dengan sadaqallahul azim. Itu dinamakan qata', ya. Kalau iftitah kita mulakan dengan ta'awuz dan basmalah. Kalau qata' kita putuskan kata bacaan kita dengan, ya, apa dia? Dengan sadaqallahul azim. Jadi kalau nak mulakan balik, kena mula dengan iftitah baliklah. Ya. Jadi wakaf dan ibtidak ini berlaku di pertengahan bacaan. Ya, maksudnya di pertengahan bacaan, ya, berlaku, ya, wakaf dan ibtidak ni. Jadi inilah, ya, yang perlu kita faham sungguh-sungguh. Iftitah dengan qata' ni tak ada masalah. Tapi wakaf dan ibtidak ini banyak menjadi masalah bagi pembaca Al-Quran. Sebab fahamnya lain, ya. Faham yang kita faham, ya, kita banyak bersandarkan kepada hanya bersandarkan pada tanda-tanda, ya, Al-Quran yang ada. Adakah sekadar pada itu? Itu yang kita akan bincangkan pada hari ini insya-Allah. Okey, jadi istilah pembacaan Al-Quran ini, okey, kita dah jelas ada 4 perkara, ya, iftitah, waqaf, ibtidak dan qata'. Okey, kenapa perlu belajar waqaf ibtidak? Okey, ada 2 alasan, ya, ada 2 perkara, ya, yang utama. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, ya, perkataan daripada Sayyidina Ali apabila ditanya tentang, ya, apa itu tartil, ya, yang terdapat pada surah Muzammil, waratilil Qur'ana tartila. Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, tajwidul huruf
wa ma'rifatul wuquf, iaitu mentajwidkan akan setiap huruf dan mengetahui ya tempat-tempat memberhentikan bacaan. Maksudnya tahu ni apa? Kena kenal sungguh-sungguh lah. Ya. Bukan tahu tu sekadar kita bersandarkan kepada tanda-tanda, tak. Kita tahu. Ya. Mim itu apa function dia? Kalau lam alif itu apa dia punya fungsi dia? Ya. Dia punya macam mana nak guna? Kalau mim ada tanda mim, waqafnya macam mana? Ibtidaknya macam mana? Kalau qili, waqafnya macam mana? Nak ibtidaknya macam mana? Jangan kita hanya membincangkan waqaf saja. Ya, tapi ibtidaknya kita lepas pandang. Sebab tu bila kita berhenti pada kalimah-kalimah yang tak ada tanda waqaf, ya, dengan senang hati kita teruskan aja bacaan tu. Ini salah. Ya. Ini bahaya. Okey. Sebab bacaan Quran ni kena yakin, bukan boleh main rasa-rasa. Kita nak waqaf, kita waqaf. Ya, kita nak ibtidak, kita ibtidak. Dia mesti ada kaedah. Walaupun kita tak faham makna Al-Quran, makna bahasa Arab, kita tak faham bahasa Arab, tetapi ulama dah ajar kaedah dia. Ya, Imam Jazari pun dah sebut dah macam mana nak memberhentikan bacaan-bacaan, ya, bila berlaku waqaf. Maksudnya nafas tu dah habis. Ya, nak ibtidak tu bagaimana? Okey. Jadi kalau boleh mulai pada hari ini azam kita, ya, bila kita dah berhenti tu, ya, kita dah tahu dah kenapa kita berhenti dan kita fikir balik macam mana aku nak ibtidak semula. Ya, sebab dua-dua penting, waqaf penting, ibtidak pun penting. Okey. Itu yang pertama. Ya, sebab apa? Tak sempurna tartil itu tanpa mengetahui tempat-tempat memberhentikan bacaan. Okey, yang kedua perkataan daripada Imam Ibnul Jazari, iaitu dalam matan Al-Muqaddimah Jazariyah, ya. Yang disebut dalam matannya, wa ba'du tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tusamu idzan salatana tamun wa kafin wa hasan. Tu. Apa dia punya maksudnya, mafhum dia di sini. Dan apabila, ya, setelah engkau memahami kaedah tajwidul huruf, ya, kita dah mahir dah dengan ilmu tajwid, ya, yang membicarakan bermula daripada marj, bermula daripada makhraj, bermula daripada sifat, ya, hukum-hukum nun sakinah dan tanwin, mim sakinah, ya, hukum-hukum yang berkaitan, ya, semua yang berkaitan dengan huruf, sehinggalah, ya, membicarakan tentang panjang pendek hingga mat. Itu semua termasuk dalam bahagian tajwidul huruf. Bila dah selesai kita faham, kita kuasai, maka selanjutnya la budda, tak dapat tidak, min ma'rifatil wuquf. Maka selanjutnya engkau mesti memahami, ya, kaedah, ya, bagaimana tata cara untuk mewaqaf, memberhentikan bacaan, dan ibtidak, memulakan bacaan yang baru. Ya. Jadi sebab itu, suka tak suka, kita kena belajar waqaf dan ibtidak. Ya, sebab kita kadang terlepas pandang. Terlepas pandang. Sebab waqaf dan ibtidak ni satu ilmu yang besar yang perlu kita kuasai. Bukan ilmu yang kita main rasa-rasa. Kita nak waqaf, kita waqaf. Kita nak ibtidak, kita ibtidak. Sebab waqaf dan ibtidak ini termasuk dalam ikhtiari. Ya, iaitu waqaf pilihan. Ya, ada pilihan-pilihannya, ada yang tam, ada yang kafir, ada yang hasan, ya. Yang paling muruk qabih lah, ya. Tapi termasuk dalam ikhtiari. Jangan kita waqaf itu baca Al-Quran dengan semua waqaf daruri. Ya, waqaf itirari semua. Ya, ataupun, ya, waqaf terpaksa. Selagi nafas ada baca. Kalau dah habis nafas, baru berhenti. Ya, tanpa kita memahami dalam bacaan Quran itu, kena sempurnakan ayat-ayatnya, makna-maknanya dan maksud-maksudnya. Itu, ya, konsep kita bacaan Al-Quran. Ya, di samping kita dah belajar ilmu tajwid, ilmu bahagian tentang huruf-huruf, ya, hukum hakam ilmu tajwid, dan bagaimana kita nak sempurnakan ayat-ayat dalam pembacaan Quran kita. Ya, jadi kata Imam Jazari, dah lepas belajar ilmu tajwidul huruf, maka belajarlah ilmu waqaf dan ibtidak. Okey?
Jadi semua jelas ya, insya-Allah. Okey, baiklah. Kita lanjutkan definisi wakaf ya. Tadi secara umum kita dah jelaskan. Daripada sudut bahasa iaitu berhenti atau menahan. Ya. Apa dia sudut istilah ya yang dikehendaki oleh ulama? Sudut istilah memberhentikan bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan. Ya, sebentar sajalah. Ya, jangan sampai orang kata apa? Sebentar tu macam mana kita dah berhenti, kita ambil nafas baru dan kita baca. Sekejap je lah. Ya. Jangan sampai 2-3 minit baru nak mula balik. Untuk bernafas. Sekejap tu apa dia? Untuk bernafas dengan niat akan menyambung bacaannya semula. Okey. Kalau kita baca Al-Quran, kita berhenti tapi mengambil tanpa mengambil nafas, itu dah masuk kepada hukum bacaan saktah. Ya, banyak berlaku. Okey, banyak berlaku dalam khususnya dalam solat sendiri pun. Ya. Dalam bacaan Quran kita, ya, dalam suratul Fatihah sendiri pun nafas kita panjang. Kenapa kita tak sambungkan sahaja? Ya, ikhtiar kita, pilihan kita boleh sambungkan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, tanpa kita mengambil nafas yang baharu. Okey? Itu dah termasuk dalam seolah-olah bacaan itu kita baca dengan hukum saktah. Ya, waqaf saktah disebut di situ. Saktah ni apa dia? Berhenti bacaan tanpa mengambil nafas yang baru. Itu berbeza dengan waqaf. Ya, waqaf ini kita berhenti nak ambil nafas. Ya, sebab nafas kita dah habis. Ya, nak mula dengan niat nak sambung bacaan. Tapi saktah apa dia? Dia berhenti. Ya, tapi tak ambil nafas yang baru. Itu jadi hati-hati dalam bacaan Quran kita ataupun dalam bacaan solat kita. Ya, sebab tu yang banyak berlaku pada ayat-ayat yang pendek lah. Ya, pada surah-surah yang pendek ataupun kalau yang ada talaqi, ya, naik juzuk 20 ke atas tu dah banyak dah ayat-ayat yang pendek. Ya, ataupun 15 juzuk ke atas tu dah banyak ayat-ayat yang pendek. Maka biasanya guru tu akan bagi tahu kita wasal semua. Dia tahu nafas kita panjang. Dia kata Nazri, sambung je semua. Ya. Sebab kenapa? Sebab penat juga kalau nafas pendek buang apa, tarik nafas kita banyak lagi. Ya. Ayat tu pendek. Jadi orang kata apa? Memakan masa lah. Ya. Jadi yang terbaik ni apa dia? Kalau nafas kita panjang, wasal lah semua. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya kita wakaf-wakaf tapi masih menggunakan nafas ataupun suara yang sama. Itu yang jadi salah ya dalam ilmu bacaan Quran. Ataupun juga tak nak wakaf, curi nafas. Itu lagi besarlah masalah. Ya. Lagi rosak bacaan Quran. Ya. Sebab apa? Sayang nak habiskan bacaan Quran. Ya, nak berhentikan bacaan. Ya. Kalau satu ayat yang panjang tu dicuri nafas. Bukan apa? Malas nak ulang balik. Ya. Jadi malas nak ulang balik ni masalah. Ya. Yang kita nak kejar kesempurnaan bacaan Al-Quran. Ya, bukan nak kejar banyaknya baca Quran. Ya, sebab tu hati-hati orang yang bertadarus, orang yang sentiasa melazimi Al-Quran, ya, sempurnakan bacaan kita. Biar lambat tak apa. Ya. Biar orang kata apa, sikit dapat kita baca. Tetapi kekuatan Al-Quran itu pada mana? Bila kita baca Al-Quran itu dengan sempurna. Kemukjizatan Al-Quran itu terserlah bila Quran itu dibaca dengan sempurna. Jadi niat kita selepas ni bila baca Quran nak sempurnakan bacaan Quran. Bukan niat lagi nak banyakkan bacaan Quran. Sampai kita menidakkan hukum-hukum waqaf dan ibtidak ni sampai meninggalkan. Ya? Jadi itu konsep bacaan Quran kita ni. Sebab kita nak pelihara keaslian bacaan Quran. Okey? Okey. Baiklah. Jadi kepentingan ilmu waqaf ini menyempurnakan. Yang pertama, menyempurnakan, mewujudkan bacaan yang tartil. Ya, kalau tajwidul huruf tu baru separuh. Tapi bila kita kuasai waqaf dan ibtidak, ya, maka mewujudkan bacaan yang tartil seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muzammil, ya, pada ayat yang keempat. Waratilil Qur'ana
tartila. Yang kedua, melahir para mustami'. Apa itu mustami'? Yang memperdengarkan bacaan. Kita semualah yang baca Quran kepada pemahaman Al-Quran yang sebenar. Ya, tu saya kata tadi, walaupun kita tak faham bahasa Arab, ya, tapi kita tahu kaedah waqaf dan ibtida', itu pun dah termasuk sebahagian daripada mereka-mereka yang memelihara keaslian bacaan Al-Quran. Ya, daripada sudut apa? Daripada sudut tartilnya. Ya, daripada sudut kekuatan tartilnya. Ya, okey. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan pemahaman Al-Quran sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Ya, sebab dalam ayat Quran ini ada cerita yang kita, satu ayat yang dibaca itu ya dah sempurna, tidak berkait dengan lafaz, ya, susunannya dah sempurna, ya, ayatnya dah sempurna, ya, cerita dah sempurna, lafaz, makna pun dah sempurna. Okey, dan ada satu ayat yang ceritanya ya walaupun susunannya dah sempurna tetapi ya, lafaz dan maknanya masih berkait lagi dengan ayat yang seterusnya. Ya, itu yang kita nak kena belajar ya dalam waqaf ibtida'. Jadi bila kita dah belajar waqaf ibtida' ini, ya, maka dapat menyempurnakan lagi pemahaman Al-Quran ya sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Walaupun secara asasnya kita tak faham makna Quran, belum ada rezeki lagi nak faham kan? Nak belajar lagi bahasa Arab sebagainya. Tapi kalau nak lebih baik, ya, bacalah Al-Quran yang ada terjemahan, ya, tafsiran di bawahnya sebagai membantu pemahaman kita dalam bacaan Quran. Okey, yang keempat, mengenali kemuliaan seseorang yang berilmu itu atas pemahamannya yang mendalam dengan penguasaan ilmu yang sempurna. Jadi kita salah satu kaedah nak kenal membaca Al-Quran yang terbaik tu, ya, kita tengok dia punya waqaf dan ibtida' dia. Ya, bagaimana cara dia waqaf, bagaimana cara dia ibtida' dia. Ya, di situ kita nampak ya orang yang berilmu dengan orang yang kurang menguasai ilmu. Ya, jadi di situ waqaf ibtida' ni penting. Ya, orang boleh kesan kita. Okey, jadi ambil orang kata apa? Ambil berat perkara ni supaya dapat dikuasai dengan orang kata apa, dengan fahaman yang sempurna. Okey. Ini pembahagian waqaf. Pembahagian waqaf. Dia ada 4 je. Okey. Waqaf ittirari. Jadi waqaf ni ada 4 sebab. Apa sebab? 4 sebab. Tak ada sebab tak ada waqaf lah. Ya. Yang utamanya nafas lah. Okey. Suara dah habis, ya, nafas dah habis. Tapi 4 sebab utama. Yang pertama apa dia? Waqaf ittirari. Yang kedua, ya, waqaf intizari. Ya. Yang ketiga, waqaf ikhtibari. Ya, yang keempat, waqaf ikhtiyari. Okey. Jadi dalam pembacaan Al-Quran kita seharian kita duduk yang mana? Duduk yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat? Ya, saya ada sebut di awal tadi, iaitu kita berada di waqaf ikhtiyari. Ya, sebab itu jangan kita baca Quran, kita berada di ittirari ke, ataupun intizari ke, ataupun ikhtibari ke. Ya, ini dalam bacaan seharian kita mesti berada pada waqaf ikhtiyari. Ya, itu yang keempat tu. Jadi 4 sebab. Waqaf ittirari ni apa dia? Kita nak kenal waqaf ittirari, iaitu waqaf darurat. Ya. Berhentikan bacaan, berhentikan suara kita sebab keadaan darurat. Ya. Terberhenti. Ya. Seperti apa contoh? Tiba-tiba baca Quran tu habis nafas. Ataupun terbatuk. Ataupun bersin. Ataupun menjawab salam, ya, ataupun lupa. Kadang-kadang orang yang hafal Quran ni dia baca Quran bawa kereta, tiba-tiba terlupa. Itu waqaf kat situ. Jadi waqaf itu waqaf yang bukan plan lah. Bukan dirancang. Okey.
Jadi wakaf yang terbaik adalah wakaf yang dirancang ikhtiari. Ya, yang sempurna lah. Bila ada rancang ni maksudnya perancangan ada sempurna lah. Tapi kalau itirari, wakaf yang terpaksa sebab bersin, sebab tiba-tiba habis nafas. Sebab itu bila kita baca Quran, jangan dah habis nafas baru berhenti. Ya, lagi panjang dia dibaca je. Ya, jadi berhenti sebelum habis nafas. Sebab bila habis nafas terberhenti, itu dinamakan wakaf itirari. Ya, kadang baca, oh maaf Ustaz, nafas saya dah habis. Saya dah pesan berhenti sebelum habis nafas. Jangan baca Quran, nafas dah habis baru berhenti. Jadi nampak tak sempurna bacaan kita. Kadang paksa tu sampai melengkung-lengkung badan. Ya? Nak sempurnakan wakaf itirari ni. Nak sempurna, nak habis. Kenapa makcik baca macam ni? Kan? Nafas saya dah habis. Kalau nafas, wakaf lah. Sebab kita ada pilihan. Ada yang tam, ada yang kafi, ada yang hasan. Kenapa kita tak pilih yang tu? Kita masih lagi nak menggunakan kerah tenaga kita, ya, kudurat kita nak paksa juga. Ya? Sampai tiba-tiba habis nafas, hilang nafas. Jadi start pada hari ni kita buang. Ya, sifat ni kita buang. Jangan ada wakaf itirari pada diri kita, minimumkan. Ya, kalau nak bersin itu perkara yang kita tak jangka tak apalah. Ya, tapi perkara yang baca Quran tiba-tiba nafas habis, itu jangan kita amalkan. Ya. Jadi baca Quran itu kita plan dah. Aku nak berhenti mana, ya? Aku nak berhenti mana, kita dah plan. Jangan selama-lamanya sepanjang satu juzuk kita baca Quran semuanya itirari. Ya. Jadi ni tak baguslah, cacat dalam pembacaan Al-Quran. Okey. Jadi pada wakaf itirari ini bila berlaku terbersin dan sebagainya, adakah perlu kita sambung terus ayat? Tak boleh lah. Kena ya mulakan dengan beberapa kalimah yang sesuai sebelumnya ataupun ulang balik daripada ayat yang awal tadi, ya, daripada kepala ayat yang di awal. Itu wakaf itirari yang terpaksa tadi. Okey? Boleh wakaf dibenarkan, ya. Cuma syarat, ya, sebab apa dibenarkan, dah lama pun darurat, tak ada masalah, ya. Tapi sebagai pembaca Al-Quran, kita nak kata apa, nak berada satu level dalam bacaan Quran, ya, dalam kemahiran, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dalam pembacaan Quran ini, wakaf itirari ini tak wujud lagi dah, ya, dalam diri kita. Okey, melainkan kalau terpaksa dengan sebab-sebab tertentu lah, ya, terbersin, batuk dan sebagainya, itu tak masalah. Jadi yang berlaku pada wakaf itirari, apa kita nak buat, ya, pembaca yang membaca wakaf ini perlu ulang semula, ya, dengan kalimah sebelumnya ataupun daripada awal ayat semulalah, ataupun kalimah-kalimah yang sesuai, ya, pada ketika nak memulainya. Okey, jadi kena ulang balik, jangan kita teruskan, ya, itu salah. Dia akan jadi itirari, kemudian dahlah itirari jadi qabih pula nanti, ya. Wakaf yang qabih ini yang merosakkan struktur mana lafaz dan kalimah ayat tersebut. Okey, intizar ini apa pula? Ya, iaitu wakaf menunggu. Wakaf intizar ini adalah wakaf menunggu. Jadi apa daripada sudut istilah, ya, yang dimaksudkan dengan intizari, memberhentikan bacaan pada kalimah yang diperselisihkan oleh ulama qiraat, sama ada boleh atau tidak wakaf pada kalimah tersebut. Ini biasanya, ya, orang yang belajar ilmu qiraat ini, dia mana dalam belajarlah, ya, dalam belajar ilmu qiraat ini dia ada intizari. Itu biasa, ya, bila berlaku kalimah-kalimah khilaf dia akan wakaf, dia akan ulangkan balik, ya, ataupun guru tu akan sebut ini berlaku khilaf, ya, ulang balik, ya. Kalau ada dua wajah, maka dua wajah lah dia akan bacakan dekat situ, ya. Ataupun bacaan-bacaan yang kalau biasanya yang melibatkan bacaan-bacaan jamak, ya. Ini dia kalau yang belajar ilmu qiraat, dia ada belajar ilmu jamak, ya, qiraat bacaan secara jamak, maka dia akan jumpa dengan wakaf intizari ini. Okey, tapi dalam pembelajaran seharian kita, ada ke orang baca Quran 30 juzuk tadarus baca jamak? Itu tak berlaku lah. Dalam pembelajaran ada, tapi dalam bacaan harian kita biasa kita akan
bacaan secara mufrad. Maksudnya satu riwayat. Kalau Syu'bah semua. Kalau Hafs semua. Ya, kalau Khalaf, contoh Khalaf semua. Ya, kalau riwayat Khalat semua. Dia tidak akan berlaku percampuran khilaf. Ya, satu riwayat sahaja dalam bacaan kita. Okey. Tapi kalau dalam belajar, waqaf intizar ini berlaku, dibenarkan. Okey. Kemudian yang ketiga, waqaf ikhtibari. Ikhtibari ini bermaksud apa dia? Ujian. Ya, ujian. Iaitu memberhentikan bacaan pada sesuatu kalimah dengan tujuan untuk menjelaskan hukumnya. Ya, contohnya untuk guru yang mengajar. Ini biasa banyak guru tajwid kan. Dia mengajar, dia berhenti. Contohnya, Alhamdulillah. Dia akan sebutkan. Lillah ni, ya, pada kalimah Allah ni nak baca macam mana. Dia tanya murid-muridnya. Ataupun dia terangkan, ya, hukum hakam, ya, pada kalimah-kalimah yang dibacakan, ya, pada ayat tersebut, ya, pada surah-surah tersebut. Jadi dinamakan ikhtibari, ya, iaitu apa dia? Memberhentikan bacaan, ya, pada sesuatu kalimah dengan tujuan menjelaskan hukum hakamnya ataupun, ya, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran atau ayat yang sedang dibaca. Itu pun termasuk dalam ikhtibari. Sama ada guru bertanya, ya, ataupun, ya, kita nak menjelaskan sesuatu pada ayat tersebut. Biasanya ini berlaku pada guru lah, ya, dalam ikhtibari ini. Dia nak melihat tentang bagaimana, sejauh mana, ya, murid-muridnya, ya, dalam menguasai ilmu bacaan Al-Quran. Okey, itu 3 wakaf yang telah kita bahaskan, ya. Ittirari, intizari dan ikhtibari. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf ikhtiyari inilah yang kita baca dalam bacaan seharian kita. Ya. Kalau orang tanya wakaf apa kita baca? Wakaf ikhtiyari. Ya, mana yang dalam tadarus kita, ya. Sama ada kita baca di rumah dan keluarga kita. Jadi bacaan yang kita gunakan adalah duduk di bahagian yang keempat. Ya, wakaf ikhtiyari. Walaupun kita tak tahu kita berada di mana hari ini, saya bagi tahu kita berada di kelompok wakaf ikhtiyari. Jadi wakaf ikhtiyari ini, ni wakaf yang kita nak bicarakan sebab kita nak baca Quran. Wakaf inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Ya, wakaf ikhtiyari ini ada 2. Satu al-jaiz, wakaf ikhtiyari jaiz. Satu lagi wakaf, ya, ikhtiyari qabih. Ya, jadi kalau dihimpunkan ni dia ada 4 wakaf lah. Ya, kalau jaiz ni dia ada 4. Ya, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan. Itu berada pada bawah wakaf ikhtiyari jaiz. Okey. Semuanya harus, ya. Kemudian yang kedua wakaf ikhtiyari al-qabih. Disebut sebagai wakaf qabih. Ya, wakaf qabih. Wakaf yang boleh mengubah makna, boleh merosak makna. Boleh mengubah lain, ya, boleh merosak lain. Ya, ya, merosakkan makna, mengubah makna ayat, ya, mengubah kalimah, ya, struktur makna. Semua berada pada bawah qabih. Jadi yang kita belajar kalau dalam kitab-kitab sebut, ya, wakaf ini ada 4 sahajalah. Ya, wakaf tam, hasan, ya, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih. Tapi kalau kita pecah sungguh-sungguh, semua ini berada di bawah wakaf ikhtiyari. Ya, di mana wakaf ikhtiyari ini ada wakaf yang jaiz, ya, yang pecah kepada 3, ya, tam, kafi dan hasan, dan wakaf qabih iaitu satu sahaja, iaitu dinamakan wakaf qabih. Ya, wakaf ikhtiyari al-qabih. Jelas, ya? InsyaAllah. Jadi kalau ada apa soalan nanti, boleh tanyalah dalam grup, dalam apa mesej nanti. Kita akan jawab nanti. Okey. Ini wakaf ikhtiyari jaiz. Okey, wakaf ikhtiyari jaiz.
Apa dia wakaf ikhtiyari jaiz? Iaitu yang pertama wakaf tam. Berhenti pada suatu tempat atau kalimah yang sudah sempurna maknanya. Itu yang paling penting. Nombor satu, sempurna maknanya. Ya. Dan tiada dan tidak berkaitan dengan kalimah ya sesudahnya, sama ada secara lafaz ataupun secara makna. Ya. Lafaz ni ya kalimah-kalimah Quran tu lah, makna tu maksud daripada ya kalimah-kalimah Quran. Jadi tam ni dia sempurna dah, susunannya sempurna, ya susunan ayatnya dah sempurna, lafaznya dah sempurna, tak ada berkaitan, dan makna dia pun sempurna, tak ada berkaitan dengan selepasnya. Okey. Jadi hukum berhenti pada wakaf tam adalah baik dan sangat dianjurkan, ya. Kemudian melanjutkan bacaan pada selepasnya tanpa mengulang. Itu kaedah dia lah. Bila kita dah berhenti pada wakaf tam, ya, maka jangan kita ulang balik lah. Nanti kita akan belajar tanda-tanda wakaf tam ni. Ya. Tanda-tanda wakaf tam ini, ya, bagaimana kita nak cara nak baca dia. Jadi bila dah berhenti tak perlu ulang balik. Okey. Contohnya kita berhenti pada tanda mim. Okey. Jadi pada tanda mim ini iaitu disebut sebagai waqaf lazim. Ya, mim itu menandakan waqaf lazim, iaitu bawah di bawah kumpulan waqaf tam. Jadi kita nak faham bila sebut mim, maka nak cerita ayatnya telah sempurna, susunan ayatnya dah sempurna, lafaznya dah sempurna, ya, dan maknanya pun dah sempurna, tak berkait lapat dengan selepasnya. Okey. Jadi jangan kita ulang balik lah. Bila jumpa tanda mim ini, kita ulang balik dengan kalimah sebelumnya. Ini ya tidak dituntut. Ya, salah. Okey, contoh pada surah Baqarah pada akhir ayat, ya. Contoh pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini contoh waqaf tam yang berlaku pada akhir ayat. Okey, ada juga waqaf tam yang berlaku di tengah-tengah ayat pun ada. Ya, jadi kalau kita baca Quran tu kita akan jumpalah tanda-tanda mim ni, ya, ataupun tanda qili. Qili ni waqaf tam. Ya, waqaf tam juga. Okey. Contoh pada ayat yang kelima, contoh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okey. Jadi terus itu salah satu tanda lah waqaf tam yang berlaku pada akhir kalimah pada muflihun. Bermaksud pada ayat yang keenam, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi memulai ya nak cerita pada innal ladzina kafaru ini dah cerita lain, temanya dah berbeza. Ya, jadi berhenti pada kata al-muflihun dalam ayat di atas merupakan akhir tema, akhir tajuk yang membicarakan keadaan orang-orang yang beriman. Sedangkan pada innal ladzina kafaru pada ayat yang ke-6 itu dah menceritakan tentang hal berkaitan dengan orang-orang kafir. Ya, jadi kalau kita ada, sebab tu saya kata tadi, kalau kita ada Quran terjemahan tu, insya-Allah dia membantu untuk kita mengenali tentang waqaf tam. Ya, kalau dekat tengah kalimah dia akan letak tanda mim, tapi kalau dekat hujung ayat tu dia tak ada letak tanda, ya. Tapi ada juga setengah-setengah Quran meletakkan tanda. Ya, kalau tak ada tu kena rujuk tentang terjemahan, ya, baru kita nampak ya tema-tema cerita dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu contoh. Okey. Kita tengok
Waqaf tam pada pertengahan sebelum akhir ayat. Ni pada tengah kalimah. Seperti waqaf pada kalimah azillah. Ya, kemudian melanjutkan hingga akhir pada suratul Naml. Okey. Contoh ayat dia, kita nampak di situ pada qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah. Jadi pada kalimah azillah, ya. Jadi jangan kita ulang baliklah, terus saja wa kadzalika yaf'alun. Ini contoh-contoh, ya, waqaf tam, okey, yang berlaku dalam bacaan Al-Quran. Ataupun berlaku, ya, setelah akhir ayat. Ya, maksudnya wa innakum ni contoh pada ayat yang dalam dalam surah Saffat, ya, pada kalimah wabil lail. Ya, yang dibaca dengan cara menyambungkannya. Ini banyak kadang kita terlepas pandang. Ya. Wa innakum latamurruna alaihim musbihina wabil lail. Tapi biasanya wa innakum kita baca latamurruna alaikum musbihin. Tak ada masalah, boleh berhenti. Ya, wabil laili afala pun tak ada masalah, boleh sambung. Cuma nak cerita pada wabil lail itu adalah, ya, salah satu daripada waqaf tam yang mencerita tentang, ya, susunan ayatnya dah sempurna, lafaz dan makna kalimahnya pun dah sempurna. Tu. Okey. Jadi sebenarnya dalam bacaan Quran ini tak ada waqaf yang wajib kita berhenti, wajib kita sambung, memang tak ada. Ya, semuanya harus. Sebab tu disebut sebagai ikhtiari, pilihan kita. Selagi kalau nafas kita panjang, satu muka tu boleh satu nafas, silakanlah. Ya, tak ada masalah. Okey, cuma nak cerita kat sini, ya, ini keadaan waqaf tam boleh berlaku pada akhir ayat, boleh berlaku pada pertengahan ayat, dan boleh berlaku, ya, satu kata. Maknanya selepas habis ayat dia dah berlaku pada waqaf tam. Ya. Mana tu pada kalimah wabil lail itu kita waqaf kat situ. Ya, itu dah disebut waqaf tam di situ. Ya. Tapi kalau kita perhatilah, kalau tak perhati kita tak perasan, ya, waqaf tam ni. Okey. Itu tentang waqaf tam. Nanti saya akan tunjukkan cara-cara ataupun kaedah bagaimana nak mengenali waqaf tam. Okey. Jadi bila kita baca Quran itu, kita faham ini waqaf tam, ini waqaf kafi, ini waqaf hasan, ya. Dan ini kalau, ya, boleh jadi waqaf qabih. Di mana kita ada panduan. Okey. Jadi bukan saja kita berpandukan pada tanda-tanda, tapi kita faham. Walaupun tak ada tanda tu, kita faham. Aku berhenti ni, ya, berada di bawah kategori mana. Itu paling penting. Bukan saja-saja kita nak berhenti, bukan sebab kita darurat tadi. Habis nafas baru kita berhenti. Itu tak naklah. Okey. Jadi, waqaf kafi, yang kedua waqaf kafi adalah berhenti pada suatu kalimah dan tidak ada kaitan dengan kalimah selepasnya atau sebelumnya secara lafaz, melainkan makna sahaja. Okey. Kalau waqaf tam, ayatnya, susunan ayatnya dah sempurna, lafaznya dah tak berkait lagi dah, maknanya tak berkait. Tetapi kalau waqaf kafi, dia beza sikit. Ya, susunan ayatnya dah sempurna, lafaznya pun dah sempurna, tetapi maknanya masih berkait. Ya, jadi waqaf kafi ni boleh, ya, dianjurkan juga, ya, dan dipandang baik untuk kita berhenti dan memulainya pada kata selepasnya. Jadi maksudnya pada waqaf tam dan waqaf kafi, bila kita waqaf kat situ, maka kita boleh, ya, teruskan sahaja. Mana ibtidaknya dengan ayat selepasnya, tak perlu ulang balik. Itu waqaf yang berlaku pada nombor 1, iaitu waqaf tam, dan waqaf yang kedua waqaf kafi. Seperti contohlah yang berlaku pada akhir ayat, ya. Pada kalimah innal ladzina kafaru
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ya, jadi khatamallah. Jadi antara ayat yang ke-6 yang ke-7 itu masih lagi ya bersambung lagi, dia punya ceritanya tak habis lagi. Okey, jadi ini adalah waqaf tam, waqaf kafi. Okey. Ini yang berlaku pada akhir ayat, ya. Jadi setiap, kalau kita perasan ya, ada setengah Quran setiap hujung-hujung ayat itu ada tanda-tanda. Ya, tapi kalau Quran kita biasa, kalau Quran di Malaysia ni ya, sama ada yang dikeluarkan pada Yayasan Restu ke ya, kita, tanda tu tak ada lah ya, sebab semuanya kalau wakaf akhir ayat ini ya semua dikategorikan sebagai ya wakaf yang hasan, wakaf yang baik ya, yang iaitu wakaf pada akhir-akhir ayat. Jadi tak dibicarakan lagi tam, kafi dan hasan. Cuma nak cerita wakaf tam, wakaf kafi ini boleh ya berlaku pada hujung ayat ya, boleh berlaku pada pertengahan ayat. Okey. Berhenti pada akhir ayat yang ke-6 di atas merupakan wakaf kafi. Kemudian melanjutkan pada ayat yang berikutnya ya. Alasannya apa dia? Pada ayat yang ke-6 sudah sempurna secara makna, dan tidak ada terkait pada lafaz ke-7 melainkan secara makna sahaja. Maksudnya ceritanya tak habis lagi. Ya, masih ada siri lagi ya. Kalau filem tu habis ya, kalau drama ni bersambung-sambung. Ya, itu beza dia antara tam dengan kafi. Okey. Kemudian yang ketiga waqaf hasan. Waqaf hasan adalah berhenti pada sesuatu kata atau satu perkataan yang mana yang telah sempurna namun masih berkait dengan kata selepasnya ya. Lafaznya masih berkait lagi dan maknanya pun ya masih berkait lagi, maksudnya berhubung dengan selepasnya. Jadi pada waqaf hasan ini, macam mana hukum pada waqaf hasan ini, ataupun bila kita memberhentikan bacaan yang pada kategori hasan ini ya, bagaimana? Maka dibolehkan ya. Hukum waqaf hasan adalah baik atau dibolehkan, diperbolehkan. Apabila waqaf hasan ini terjadi pada akhir ayat. Jadi kena ingat, bila kita baca Quran ya, ada waqaf-waqaf yang di hujung ayat itu ya, tam boleh jadi kafi, boleh jadi hasan. Tapi apabila waqaf hasan itu berada di akhir ayat, maka boleh diteruskan bacaan pada ayat berikutnya ya. Namun jika waqaf hasan terjadi pertengahan ayat, ini jadi masalah sikit ya. Maka dianjurkan ya, mengulang kembali pada kalimah sebelumnya. Okey, maknanya kalau waqaf hasan berlaku akhir ayat tak ada masalah. Boleh kita sambung alhamdulillahi rabbil alamin ya, ar-rahmanir rahim ya. Mana berlaku pada akhir ayat. Tetapi ataupun dia berhenti pada kalau tengah kalimah, dia kena ulang balik. Kalau hujung ayat tak perlu ulang balik. Itu senang kita nak faham. Contoh dia berhenti alhamdulillah. Berhenti pada lafaz alhamdulillah adalah termasuk waqaf hasan. Namun jika hendak meneruskan bacaan pada Rabbil Alamin, maka perlu menyambungkan dengan kalimah sebelumnya. Jadi jaranglah orang baca alhamdulillah ya, apa itu lillahi rabbil alamin. Tak ada lah, ini contoh saja. Ya, cuma nak bagi tahu kalau kita waqaf pada alhamdulillah itu ya, contoh kita sambung dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Jadi itu sebut sebagai waqaf hasan. Apa nak buat? Ulang balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey? Tapi kalau kita waqaf pada di hujung, maka tak perlu kena ulang. Okey. Begitu juga pada kaza, ini contoh ya. Pada kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Okey. Pada ayat 219 ya. Berhenti pada akhir ayat 219 adalah dibolehkan.
Ya, maksudnya hukumnya situ wakaf hasan. Namun kalimah atau ayat selepasnya tidak dapat difahami maknanya melainkan dihubungkan dengan sebelumnya. Ya, oleh itu amat digalakkan mengulangkan kembali ya ketika memulainya. Jadi kalau kita berlaku pada wakaf hasan begini, ya, kalau akhir ayat tak ada masalah, ya, tak perlu ulang balik. Kalau berlaku pada pertengahan ayat, kena ulang balik. Okey. Okey, itu tentang wakaf hasan. Dan yang keempat, wakaf ikhtiari al-qabih ini ada satu, iaitu wakaf yang tidak baik, ya, atau wakaf yang jelek lah, ya, yang melibatkan wakaf pada ayat, kalimah atau kata yang belum sempurna maknanya. Ya. Ini kerana ia masih ada hubungan dengan kalimah berikutnya, sama ada secara makna ataupun secara lafaz. Ya, beberapa kategori termasuk dalam wakaf ikhtiari al-qabih adalah berikut. Jadi al-qabih ini ada beberapa keadaan, ya, yang dianggap jelek ataupun yang tak baik wakaf padanya ini. Ya, kalau yang pertama, ya, yang tidak dapat difahami kerana sangat berkait dengan lafaz dan maknanya kalimah selepas, ya, kalimah selepasnya. Seperti contoh bismi, dia berhenti kat situ. Ya, pada bismillahi, ya, bismillah itu hasan, tapi kalau bismi, ya, dia boleh jadi qabih. Ya, ataupun berhenti pada alhamdu, ya, alhamdulillah itu wakaf hasan, tapi kalau alhamdu, ya, sangat akan memberi apa, berkait rapat dengan lafaz dan maknanya itu mengelirukan. Jadi itu contoh, ya, kalau kita disebut sebagai wakaf ikhtiari qabih. Okey. Ataupun keadaan yang kedua, berhenti pada kata yang tidak sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah. Itu pun termasuk ke dalam golongan, ya, dalam kategori wakaf qabih. Ya. Yang tadi tu dia tidak adalah pada keadaan pertama tu dia tidak ada melibatkan, ya, yang tidak sesuai dengan sifat Allah. Yang ini keadaan yang kedua ini, ya, berkaitan dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti contoh dia berhenti pada wa ma min ilahin illallah, ya, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah, ya, selain Allah. Berhenti pada wa ma min ilah, dia berhenti kat situ, wa ma min ilah. Jadi ini adalah waqaf qabih, ya, kerana apa, melibatkan, ya, melibatkan apa, ya, perkataan, ya, tentang melibatkan dengan Rabb, ya, dengan sifat Allah yang tak layak sandang bagi Allah. Okey. Kerana ungkapan tersebut merupakan ungkapan orang yang tak percaya dengan Allah. Dia sebut sebagai ateis, ya, yang tidak mengaku kewujudan Allah. Jadi kalau kita terberhenti ini darurat, tak ada masalah. Kalau sengaja berhenti, itu yang boleh jadi haram, ya, sebab apa, merosakkan makna. Okey, kalau terberhenti darurat, kenapa kamu berhenti ni? Saya habis nafas, Ustaz. Okey, jadi ulang balik, ya, dengan kalimah sebelumnya yang sesuai. Okey. Keadaan yang ketiga bagi waqaf qabih, berhenti pada kata yang menyebabkan perubahan makna, ya, dari yang dimaksudkan. Okey. Seperti contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat. Dia berhenti kat situ. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Dia berhenti situ. Ya. Jadi sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, ya, cerita tu ada lagi tapi dia berhenti kat situ. Ya. Berhenti pada perkataan la taqrabus salah sehingga menjadikan maknanya, ya, jangan solat, ya. Jadi itu adalah, ya, sebahagian daripada waqaf qabih. Jadi waqaf qabih ni ada 3 keadaan, ya. Yang pertama tadi yang tidak dapat difahami, ya, dia punya maksudnya. Yang kedua yang berkaitan dengan sifat yang tak layak bagi Allah, dan yang ketiga menyebabkan perubahan makna yang asal. Maksudnya lain, tapi
yang dikehendakinya lain, tapi yang dibacakan menjadi makna yang lain. Jadi ini keadaan bagi waqaf qabih. Ya, ini perbahasan ya yang dalam ilmu waqaf dan ibtidak yang kita kena biasakan. Ya, mungkin sehari dua hari tak faham. Ya, tapi kena selalu ulang alik tengok. Ya, supaya kita fahami betul-betul. Sebab tu kata tadi, bila kita baca Quran, kita bukan nak kejar banyaknya baca Quran, tapi kita nak kejar kesempurnaan bacaan Al-Quran. Itu ya, untuk orang yang faham, dia akan jaga sungguh-sungguh ya, sehingga kan ya yang melibatkan waqaf ya dan ibtidak ini ya akan diperhalusi, akan hati-hati. Kita pun kena begitu jugalah ya, supaya bacaan kita mencapai tahap yang sempurna, insya-Allah semua ya. Okey. Jadi panjang sikit perbahasan ni. Jadi faham semua ya tentang jenis-jenis waqaf ya, yang umumnya ada 4, yang kita amal seharian kita ini ada 1 sahaja ya dalam pembacaan Quran, waqaf ikhtiyari. Okey, jadi kita tengok jadual mudah waqaf dan ibtidak ya, jadual mudah waqaf dan ibtidak. Kita tengok jenis-jenis waqaf ya, susunan ayat, lafaz, makna dan kaedah ibtidak. Jadi ada tanda di situlah ya, kalau S ni maksudnya dah sempurna lah. Kalau TS ni tiada sempurna, maksudnya berhubung dengan ya, berhubung dengan sebelumnya dan selepasnya. Itu maksudnya berhubung dengan sebelumnya. Maksud kalimah tu sebelumnya dia berhubung, selepasnya pun dia berhubung. Okey. Ada tambah di situ tu. Tiada sempurna maksudnya berhubung dengan sebelum dan selepasnya. Okey, tambah di situ. Okey, jadi susunan ayat dia dah sempurna. Okey. Lafaz dia pun dah sempurna, tak ada hubung dengan selepasnya. Dan maksudnya dengan ayat selepasnya lah, ya. Dan maknanya pun tak ada berkait dengan berhubung dengan selepasnya. Semuanya S. Ya. Okey, kaedah ibtidaknya nak mulakan bacaan bila kita waqaf pada tam, mulailah dengan kalimah selepasnya. Itu mudah saja. Okey. Faham ya? Jadi kalau yang kita belajar yang tadi itu, yang kita bahaskan, nak cerita ni je lah. Ya, yang kita bahas tadi daripada awal tadi, nak ceritakan jadual ni sebenarnya. Okey, yang kedua kafi. Susunan ayatnya dah sempurna. Lafaznya pun dah sempurna, ya. Cantik dah. Tetapi maknanya berkait, ya, tidak sempurna. Sebab apa? Dia berkait dengan selepasnya. Jadi walaupun begitu, kaedah ibtidaknya mulai dengan kalimah selepasnya. Okey, mulai dengan kalimah selepasnya. Okey, kemudian yang ketiga waqaf ikhtiyari jaiz. Okey. Susunan ayatnya dah sempurna. Okey, lafaznya tak sempurna. Lafaz ni ya kalimah dia lah, ya. Lafaz ni kalimah dia. Kalau susunan ayat tu susunan ayat yang ya susunan ayat himpunan daripada beberapa kalimah. Jadi lafaznya masih berkait dengan selepasnya. Maknanya pun masih juga berkait dengan selepasnya. Bagaimana cara kita nak ibtidak pada Hasan ni? Ya. Maka mulailah dengan kalimah sebelumnya. Mana kita bila kita waqaf kat situ, ya. Maka kita berhenti dekat waqaf Hasan. Waqaf Hasan ni boleh berlaku pada tempat-tempat waqaf yang tidak ada tanda waqaf. Ya. Waqaf Hasan ini boleh berlaku pada tempat-tempat yang tak ada kita waqaf, tapi kita waqaf. Ya, maknanya akhir kalimah. Jadi kalau di hujung ayat tak perlu lagi dah kita ulang, teruskan saja. Ya. Tapi kalau berlaku pada tengah kalimah, okey, maka mulailah dengan kalimah sebelumnya. Ini kaedah yang disebut ya dalam ya oleh Imam Ibnu Jazari. Ya. Jadi Hasan kena ulang balik. Okey, melainkan di hujung ayat. Itu tak perlu ulang. Ya. Okey. Waqaf qabih, susunan ayat dia
ya, mengelirukan, tak sempurna, ya, lafaznya pun tak sempurna, ya, maknanya pun tak sempurna, masih lagi berhubung dengan selepasnya. Okey. Jadi apa dunia kaedah ibtidak? Sama macam tadilah. Sama macam Hasan mulai dengan kalimah sebelumnya. Namun tiada harus dengan selepasnya. Itu beza sikit antara qabih dengan Hasan ni. Maknanya kalau kita dah waqaf, ya, tengah kalimah, makna waqaf hujung kalimah, ya, yang tidak ada tanda waqaf. Kita berhentikan bacaan pada akhir kalimah dengan syaratnya akhir kalimah lah, tengah kalimah tu tak boleh, itu haram. Ya, lagi wasak lah. Okey, mana kita waqaf akhir kalimah. Bila kita waqaf akhir kalimah boleh jadi dua makna. Satu makna dengan Hasan, satu makna dengan qabih. Jadi nak tahu makna dengan Hasan antara ataupun makna itu dengan qabih, kena rujuk pengenalan Hasan. Hasan tu cerita apa yang saya dah terangkan tadi. Qabih itu menceritakan apa? Ya, yang tiga keadaan tu. Kalau tiga keadaan tu tak ada, maksudnya dia jatuh Hasan saja. Okey, itu kalau kita ada terjemahan mudah. Ya, kalau tak ada terjemahan, dia boleh jadi dua. Iaitu kita waqaf di hujung akhir hujung kalimah yang tidak ada tanda waqaf, boleh jadi dua keadaan. Sama ada keadaan Hasan ataupun keadaan qabih. Jadi sebaiknya kita ulanglah satu kalimah, dua kalimah sebelumnya. Walaupun kita tak faham makna, ya, walaupun kita faham makna, sebaiknya, ya, pada kalimah Hasan ini ataupun qabih ini, ataupun kita tak tahu itu Hasan ataupun qabih, sebaiknya, ya, ulanglah balik, ya, satu kalimah ataupun kalimah yang sesuai sebelumnya. Jangan kita nonong terus saja, ya. Jadi hati-hati. Okey, jadi hati-hati dalam kita berhenti pada hujung akhir kalimah yang tak ada tanda waqaf. Okey, sebab dia boleh jadi Hasan, dia boleh jadi qabih. Macam mana nak tahu jadi Hasan ataupun qabih? Tadi pengenalan yang saya jelaskan. Kalau Hasan apa dia? Kat sini. Susunan ayatnya dah sempurna. Lafaznya masih lagi berkait. Maknanya masih lagi berkait. Kalau qabih apa dia? Susunan ayatnya tak sempurna. Lafaznya tak sempurna. Maknanya tak sempurna. Tidak kesempurnaan qabih itu merujuk pada tiga keadaan. Ya. Sama ada makna mengelirukan berkait dengan sifat dengan Allah, ataupun yang ketiga tadi apa dia? Dalam makna qabih tadi, ya, menyebabkan perubahan makna, lari daripada makna yang sebenar, itu jadi qabih. Nak tahu tu kena rujuk terjemah. Kalau tahu bahasa Arab tu alhamdulillah lah. Cuma kaedah mudahnya, bila waqaf pada akhir kalimah yang tak ada tanda waqaf, jangan kita terus sahaja ibtidak dengan kalimah selepasnya, tetapi, ya, kita ulang baliklah satu kalimah sebelumnya ataupun beberapa kalimah yang sesuai sebelumnya. Okey, faham semua, ya? InsyaAllah. Itu kaedah yang telah disebut oleh Imam Ibnul Jazari. Okey, baiklah. Alhamdulillah. Kita terus lagi. Selanjutnya kaedah bacaan waqaf. Okey. Apabila di akhir kalimah ada huruf harakat, mana hujung kalimah itu ada huruf harakat, ya, sama ada fathah, kasrah, dhammah, ataupun baris dua di atas, baris dua di bawah, ya, ya, baris dua di hadapan, ya. Maka cara mewakafkannya adalah diubah menjadi huruf yang bersukun mati dan dibaca mati secara jelas, ya. Jadi bagaimana cara contohnya? Contoh pada suratul Fatihah, kan? Kalau wakaf, kalau kita waqaf, kalau kita tengok ayat pada hujung Fatihah itu alhamdulillah rabbil alamin, kan? Dia bagi fathah. Jadi sama ada fathah ataupun kasrah ataupun dhammah ataupun kasratain ataupun dhammatain, maka matinya itu secara, ya, mutlak, ya, dibaca mati secara jelas, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bunyi nun yang mati. Okay? Jadi yang pada ya yang kita panjang 246 itu bunyi pada ya, bukan pada nun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu, sama ada 246. Kemudian yang hujung sekali tu matikan nunnya.
alamin. Hati-hatilah ya, jangan kita orang kata apa, memang nun itu ada huruf ya. Salah satu sifat bagi huruf nun itu adalah sifat gunnah, tapi hati-hati, bukanlah gunnah yang boleh kita panjangkan ya, yang ada kadang setengah bacaan itu melebihkan pada gunnah nun apabila berlaku waqaf. Itu hati-hati, akan jadi tawallud lah. Jadi ada satu nun pula lagi. Okey, tak boleh baca dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tak boleh lah. Akan jadi bertambah satu lagi huruf nun kat situ. Okey, jadi kalau nun yang berbaris fathah, matikan sungguh-sungguh ya pada bacaan tersebut. Yang kedua, keadaan bacaan waqaf. Apabila di akhirnya huruf ta marbutah, ya, maka cara bacaannya diubah menjadi sukun ya. Okey. Maknanya kalau ada ta bulat yang ada titik tu, maka dia akan ya menjadi huruf ha kat situlah. Okey. Baiklah, seterusnya yang ketiga, apabila di akhir kalimah ya hurufnya ya berbaris sukun mati, maka perlu dimati secara jelas dan kaedah bacaannya mengikut keadaan huruf tersebut. Bertemu huruf apa selepasnya, sama ada bacaan izhar, ikhfa, idgham ya dan seumpamanya. Okey? Jadi maknanya apabila di akhir kalimah ya, hujung kalimah berakhir ya kalimah dengan sukun. Okey? Maka dimatikan secara jelas ya. Okey. Jadi sama macam yang tadilah ya, mudah tadilah ya yang kita sebut tadi tu. Maknanya apa saja huruf, sama ada kalau dia berbaris atas dibaca dengan sukun juga. Ya, tapi kalau matinya itu mandah sukun, maka dimatikan secara dengan jelas ya. Okey. Kemudian yang keempat, apabila di akhir kalimah didahului dengan huruf yang berharakat sukun, maka padanya akan terdapat dua yang mati. Ya, cara bacaan itu baca huruf sukun, sukun pertama tersebut dengan harakat yang sempurna, dan sukun yang terakhir dibaca dengan setengah harakat yang sempurna. Ya, ini contoh ya pada bacaan yang ada sabdulah ya di hujungnya. Ya, pada fa'atammahun itu. Okey. Jadi jelaskan ya dengung yang pertama, maka yang ada dua nun kat situ ya yang perlu kita sempurnakan. Okey. Baiklah, nanti saya akan bahaskan ya secara detail. Okey. Yang kelima, apabila di akhir kalimah didahului dengan huruf mat, maka cara bacaannya seperti mat arid di sukun 2, 4 dan 6. Ni kalau ada yang contoh surah Fatihah tadi itulah. Baca 2, baca 4, ya, baca 6. Sekiranya didahului oleh huruf mat. Mana kita pilihanlah ikut hukum ya di bawah mat arid li sukun. Dan jika akhir kalimah terdapat huruf yang fathatan ya baris 2 di atas, maka diubah menjadi huruf yang dibariskan atas ya dengan 2 harakat. Maksudnya bila jumpa ya aliman hakiman ya, maka bila waqaf maka bacaan tersebut jadilah aliman hakima ya, iwatlah ya dengan ditukar kepada baris di atas. Okey, jadi ini ya kaedah bacaan waqaf ya, kaedah bacaan waqaf yang kita gunakan ya, kaedah bacaan waqaf yang kita gunakan ya apabila melibatkan waqaf di akhir-akhir kalimah. Okey, mana kalau huruf tu berbaris maka kena matikan semua. Okey, disakinkan semua itu dengan jelas. Okey, kalau huruf tu ta marbutah ya, maka digantikan menjadi ha yang mati. Okey.
Begitu keadaannya bagi kaedah bacaan waqaf ya, bagi huruf-huruf di akhir kalimah. Itu biasalah ya, yang kita amalkan seharian kita ya, itu yang kita gunakan. Mana ada yang menghidupkan, ada orang baca dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Tak ada orang baca gitulah, hidupkan ujung ya. Semuanya sakinkan. Itu jelas. Okey. Jadi ini tanda-tanda utama waqaf ya, yang saya paparkan ini adalah tanda-tanda yang asas ya, khususnya dalam mushaf kita di Malaysia sendiri pun menggunakan tanda-tanda ini. Cuma kita nak tahulah dia ni berada kategori mana. Ya, saya bagi tahu awal tadi. Ya, jangan kita hanya tahu tanda-tanda waqaf tetapi kita hukumkan tu lain pula. Ya, macam contohlah mim ya, kita hukum dengan wajib berhenti. Kan? Padahal mim ini adalah salah satu daripada jenis waqaf tam. Okey, mim dari perkataan waqaf lazim lah ya, iaitu lebih utama berhenti. Itu maksud yang dikehendaki ya pada huruf mim. Jadi pada mim ini telah sempurna makna ya, susunan ayat serta tidak berkait dengan ayat selepasnya, iaitu termasuk pada jenis waqaf tam. Ya, jenis apa? Jenis waqaf tam. Kalau qili ya, al-waqfu aula ya, utama berhenti. Ya, kalau mim tu lebih utama, maknanya lagi digalakkan berhenti. Okey, utama berhenti namun boleh disambung. Ya, telah sempurna makna dan susunan ayat serta tidak berkait dengan ayat selepasnya. Jadi qili ini juga termasuk dalam ya kumpulan jenis waqaf tam. Okey, al-waslu aula sili ya, utama sambung namun boleh berhenti. Ya, telah sempurna susunan ayat namun masih berkait dengan makna selepasnya. Ya, ini duduk dalam kumpulan waqaf kafi. Kemudian jim harus berhenti atau sambung. Telah sempurna susunan ayat namun masih berkait dengan makna selepasnya. Iaitu jenisnya adalah ya dalam kumpulan jenis waqaf kafi. Begitu juga pada mu'anaqah, utama berhenti pada salah satunya. Ini kalau kita memilih nak berhentilah. Ya, kalau kita nak wasal semua, hukum mu'anaqah ni tak ada. Zalikal kitabu la, pada surah Baqarah kan ada kan tanda mu'anaqah kat situ kan, tanda waqaf titik 3 tu ya, zalikal kitabu la raiba fi kan, boleh kan, raib boleh, fi boleh, tapi dua-dua tak boleh berhenti, pilih salah satu sahaja. Dan bila dah waqaf jangan ulang, terus ibtidak dengan selepasnya. Okey, kalau nak waqaf pilih salah satu. Okay, dan ibtidak dengan selepasnya. Dan kalau tak nak waqaf, nak sambung semua, tak ada masalah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jika bacaan itu wasal, maka hukum waqaf muraqabah, hukum waqaf ta'anuq ini ya tak ada lagi dah. Ya, maka diabaikan. Okey. Jadi itu bagi mim, qili, sili, jim, ya ta'anuq, dan yang terakhir waqaf pada lam alif. Okey, waqaf lam alif ni nak menceritakan apa? Lebih utama sambung. Cuma lam alif ni boleh jadi dua makna. Dia boleh jadi hasan, dia boleh jadi qabih. Nak tahu makna hasan, makna qabih, kena rujuk kriteria hasan yang kita telah jelaskan tadi. Ya, apa cerita tentang Hasan? Ya, kalau cerita Hasan apa tadi? Kalau Hasan, ya, susunan ayatnya tengok, lafaz dia tengok, makna dia tengok. Kalau qabih pun tengok juga susunan ayat, lafaz dan makna. Okey? Jadi itu bagi lam alif boleh dua makna. Tapi kalau nak lebih selamat, kita tak tahu maknanya, lebih utama sambung. Bila nampak lam alif ini, wasal lah. Ya, sambung lah. Tapi kalau kita dah nafas dah habis, boleh waqaf. Tapi apa nak buat? Ulang balik satu kalimah atau dua kalimah sebelumnya. Okey? Jadi,
dia boleh jadi wakaf hasan atau wakaf qabih. Ini tanda-tanda utama wakaf yang perlu kita faham, ya. Jadi dalam wakaf ni tak ada wajib, semuanya harus sahaja, ya. Semuanya jaiz, sebab tu disebut sebagai wakaf ikhtiari jaiz, ya. Harus saja. Kalau nafas kita panjang, satu muka tu boleh satu nafas, silakanlah, ya. Tapi jangan nafas panjang tapi dengan curi nafas, itu tak mau. Saya salah dalam bacaan Al-Quran. Okey. Jadi selesai tentang wakaf, dan dia punya kembar dia apa? Ibtidak. Ini yang kita bahaskan tadi adalah ya tentang wakaf. Harap jelas semua, ya. Iaitu daripada awal tadi, ya, wakaf-wakaf yang melibatkan itirari, melibatkan intizari, ikhtibari dan ikhtiari, ya. Dan yang kita baca, ya, jenis-jenis wakaf yang ikhtiari, sama ada tam, kafi, hasan, ya. Ini semua cerita tentang wakaf. Okey. Jadi yang paling penting tanda-tanda wakaf tu kita faham, ya. Tanda-tanda wakaf itu kita faham. Kalau tanda-tanda wakaf ini kita faham, mana bila ada tanda mim kita akan berhenti sebab kita meraihkan wakaf tam tersebut. Bila jumpa qili kita akan berhenti sebab kita akan meraihkan wakaf tersebut. Sili, jim, sebab itu baca Quran, ya, nafas panjang, nafas pendek, ya. Itu bukan utama dalam pembacaan Quran sebenarnya, ya. Kalau nafas lebih panjang tu itu rezekilah, ya. Tapi yang lebih utama adalah meraihkan tanda-tanda wakaf ini. Sebab bila meraihkan tanda-tanda wakaf secara tak langsung kita meraihkan, ya, bacaan Al-Quran daripada sudut maknanya, ya. Daripada sudut kesempurnaan susunannya, kesempurnaan lafaznya, kesempurnaan maknanya. Jadi kalau tanda mim, kalau kita sambung juga boleh, tak ada masalah. Tapi yang kata apa, meraihkan wakaf tam itu lebih utama. Meraihkan wakaf kafi itu, ya, lebih utama. Walaupun nafas kita panjang. Kan? Sebab apatah lagi kalau kita tak faham bahasa Arab, jadi raihkan tanda-tanda wakaf ini supaya bacaan kita, ya, berada dalam, orang kata apa, landasan tartil tersebut. InsyaAllah. Okey, baiklah, kita masuk sampai pukul 12, 11.57. Okey, sedikit masa lagi, ya. Kita ambil pengenalan ibtidak. Berasal daripada lafaz ibtada'a yabtadi'u ibtidaan yang bermaksud memulakan. Jadi sudut istilah memulakan atau meneruskan kembali bacaan setelah berhenti, ya. Kita dah ambil nafas baru untuk mengambil nafas waqaf. Jadi ibtidak ini, ya, berlaku selepas waqaf. Ibtidak tak berlaku selepas iftitah ataupun qata', ya. Jadi ibtidak ni dia akan muncul bila dia waqaf. Cuma cara nak ibtidak tu macam mana. Okey, kepentingan ilmu ibtidak dia sebagai pelengkap ilmu waqaf. Okey, waqaf betul tapi ibtidak tak betul, tak lengkap. Okey. Medium utama menjaga keutuhan makna Al-Quran sebab dia tu sebagai kepala. Ibtidak ni sebagai kepala, dalam menentukan ayat, iaitu sempurna tak sempurna. Sebab waqaf itu boleh jadi tam, waqaf itu boleh jadi hasan, waqaf itu boleh jadi kafi, tapi ibtidak itu menyempurnakan hubungan, satu ayat tersebut, ya. Okey. Jadi dia penyambung, okey, dalam satu ayat yang sempurna. Yang paling penting memelihara keaslian kalamullah, ya, seperti mana ia diturunkan. Okey, cuma pembahagian tentang waqaf ibtidak ni dia ada dua, sama tadi macam waqaf tadi, ada yang jaiz, ya, ada qabih. Cuma dalam ibtidak ni dia ada ibtidak jaiz dan ada ghairu jaiz. Okey. Biasanya yang ibtidak jaiz ini, ya, bahasa mudahnya iaitu ibtidak pada waqaf tam, kafi dan hasan. Okey. Ibtidak ghairu jaiz, waqaf pada ibtidak pada waqaf qabih, ya. Itu yang boleh merosakkan mana itu ghairu jaiz. Itu yang mudah kita nak faham. Okey. Para ulama bersepakat bagaimana kaedah ibtidak pada waqaf ikhtiari jaiz.
Para ulama bersepakat membenarkan iaitu memulakan bacaan pada kalimah selepas kalimah yang diwakafkan dengan syarat ia adalah status wakaf tam dan kafi. Maksudnya kalau kita nak ibtidak pada kalimah selepasnya, ya, boleh dengan syarat wakaf tersebut berada di kumpulan tam ataupun kafi. Okey. Itu yang pertama, ibtidak. Kalau ibtidak pada wakaf hasan, dia ada dua syarat. Okey. Kalau berlaku pada akhir ayat, tak ada masalah. Tapi kalau berlaku pada pertengahan ayat, maka kena ulang balik kalimah yang sebelumnya. Itu senang sajalah. Ya, ibtidak pada wakaf hasan. Tapi ibtidak pada tam dan kafi tak perlu ulang, terus sahaja. Okey. Yang hasan perlu ulang kalau berlaku pada tengah kalimah, ya, ataupun kita wakaf pada berlaku pada pertengahan ayat, ya, ataupun kita wakaf pada hujung kalimah, ya, dengan hujung kalimah yang tidak ada tanda wakaf. Okey, maka ulanglah balik satu kalimah atau dua kalimah sebelumnya. Itu. Okey. Dan sebelum kita akhir, ya, tanbih sedikit penerangan, ya, peringatan daripada Imam Jazari, walaisa fil Quran min waqfin wajab wala haramun ghaira ma lahu sabab. Jadi dalam ilmu waqaf dan ibtidak ni, ini kena faham sungguh-sungguh pernyataan dari Imam Jazari ni. Okey, apa disebut walaisa fil Quran, tidak adalah dalam Al-Quran itu, ya, min waqfin wajab, ada wakaf yang wajib, wala haram, wakaf yang haram pun tak ada. Ghairu ma lahu sabab, melainkan, ya, hadir ataupun datang, ya, sebab. Sebab apa? Sebab yang merosakkan makna, yang merosakkan lafaz-lafaz, yang merosakkan susunan ayat. Barulah, ya, ada wajib dan haram kat situ. Tapi kalau tak, yang lain tu harus sahaja. Sebab tu yang harus itu, yang jaiz itu, ya, ada tiga, tam, kafi dan hasan, ya. Jadi kalau ada tam, ada kafi itu kita raikan. Ya, raikan. Yang ada tanda-tanda wakaf kili, yang ada tanda-tanda wakaf mim, kita raikan. Sebab apa? Kita meraikan daripada sudut susunannya, lafaz maknanya yang telah sempurna. Okey, walaupun lafaz kita panjang. Okey, itu faham yang perlu kita fahami betul-betul. Dari matan di atas, permasalahan wakaf dan ibtidak dalam bacaan Al-Quran tiada baginya hukum yang wajib atau haram selama mana tidak ada sebab. Ya, jadi tak boleh kata ini haram wakaf, ini, ya, mim ni wajib kita wakaf, lam alif ni, mim ini, ya, wajib apa, lam alif ini haram wakaf, tu tak boleh lah. Ya, sebab dia ada kriteria dia. Nak kata wajib, nak kata haram itu ada kriteria dia. Okey, kalau melibatkan qabih, ya, baru jadi wajib di situ ataupun haram di situ. Bila datangnya sebab seperti berkait dengan hubungan lafaz dan makna dan melibatkan makna ayat berubah, maka hukumnya boleh berubah menjadi makruh, haram ataupun kufur. Jadi inilah, ya, yang perlu kita faham dalam ilmu waqaf dan ibtidak. Okey, jadi itulah, ya, yang dapat kita bahaskan, ya, sehingga pada pukul jam sekarang, ya, pada pukul 12.03, ya, tentang waqaf dan ibtidak. Panjang lebar sikitlah, ya. Jadi insya-Allah, ya, untuk melibatkan bacaan-bacaan ini, sebenarnya dalam waqaf ibtidak ni, kalau kita faham daripada sudut makna itu, ya, di sudut tanda-tanda itu pun sudah memada dah sebenarnya, ya. Sudut tu dah memada dah, ya. Kita dah faham tentang waqaf dan ibtidak tu, ya. Jadi apa yang kita bahaskan tadi ni, insya-Allah, ya, nota ini nanti saya akan serahkan kepada tim RH, ya. Jika ada yang berminat nak terima kasih Ustaz, kalau boleh jawab beberapa soalan kat situ. Di mana, ya? Saya buka di chat, ya. Soalan-soalan daripada chat tu. Kalau sempat lah. Sebab kita akan continue next week.
Saya tengok beberapa soalan ya. Okey. Ada soalan. Ada. Okey. Assalamualaikum. Kalau Ya. Ustaz nak jawab minggu depan pun boleh Ustaz. Sebab kita Ya. ni bertahun. Okey. Ah, Siapkan untuk minggu Cuma depan. hari ni saya lebih fokuskan kepada penerangan dan penjelasan dulu ya. Jadi tentang bacaan-bacaan itu pertemuan kita akan datang. Sebab saya kena bagi teori dulu. Praktikal tu pengukuhan tu kemudian. Jadi baik. nota ni boleh dapatkan dengan tim RH nanti saya akan bagi ya, boleh tengok baliklah ya, sebagai kekuatan. Sebab wakaf dan ibtidak ni penting ya, bukan sekadar yang kita faham kita nak wakaf je, kita nak ibtidak kita ibtidak je. Jadi persoalan-persoalan ni juga nanti saya akan jawab ya pada pertemuan pada akan datang insya-Allah. Dan saya rasa itu sahajalah ya yang dapat saya kongsikan ya bersama ya pada hari ini insya-Allah. Terima kasih ya kepada Datin Rajahan Aliza ya selaku selaku pengurusi ya dalam RH Qiraat Center ni. Itu juga dengan tim RH Center yang bertungkus lumus menjayakan program ini dapat berjalan baik dengan lancar insya-Allah. Dan InsyaAllah. ada apa-apa lagi sebelum saya tutup ni dengan doa? Dan sebarang persoalan nanti insya-Allah kita akan perhalusi akan jawab pada pertemuan yang akan datang insya-Allah ya. Mudah-mudahan yang ada hari ini ya, jangan lupalah ya pada pertemuan yang akan datang untuk bersama-sama dengan kita lagi untuk kita perbaiki ya daripada sudut ilmu bacaan ya yang melengkapi wakaf dan ibtidak insya-Allah. Jadi kalau tak ada kita tutup dengan doa sama-sama semua ya. Doa khatam Quran ya. Doa khatam Quran. Mudah-mudahan dengan keberkatan Quran Allah Taala beri kita kerahmatan, beri kita keselamatan dan perlindungan dan istiqamah untuk terus sama mempelajari ilmu Al-Quran ini ya. Yang paling penting memahami ya, faham, diberikan kefahaman ya dalam mempelajari ilmu Al-Quran ini insya-Allah. Jadi sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Banyak Ustaz dapat Ustaz. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya insya-Allah.
Jazakallah Ustaz. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin semua. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, selamat hari raya. Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.